A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kesempatan yang ada ini. Ramadan al-Mubarak merupakan bulan terbaik untuk kita memperbetulkan, memperbaiki diri kita. Sebagaimana dalam firman Allah, antara peranan para anbiya didatangkan kepada kita, wa yuzakkihim, untuk mentazkiyahkan dan mensucikan diri kita. Ramadan adalah hari yang mana kita diberikan peluang, sebaik-baik peluang. Hakikatnya kita sebagai insan, sebagai mukallaf, dituntut untuk melakukan tazkiyah pada sepanjang masa, berterusan dan berturutan. Walaupun mungkin sebahagian memikirkan hal ini sangat berat dan sukar dan ataupun sulit, tetapi kalau mereka telah memasuki usaha untuk mentazkiyahkan, membersihkan diri mereka, mereka tidak akan merasakan satu bebanan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi namun demikian, kalau kita merasakan melakukan hal ini menjadi satu bebanan ataupun berat, maka kita boleh menjadikan Ramadan sebagai suatu lapangan dan permulaan untuk kita membersihkan diri kita, memperdekatkan diri kita kepada Allah. Apabila kita perhatikan dalam Ramadan, amalan yang kita lakukan, bersedekah, melakukan salat 2 rakaat, melakukan amal jariah, melakukan ziarat dan sebagainya, yang mana kalau kita lakukan amalan-amalan ini di bulan yang lain, kita akan dapati Allah akan lipat kali gandakan amalan ini ketika kita melakukan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Maka kita dikatakan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk kita membina diri kita, memperbaiki diri kita, memperindahkan akhlak kita. Ada masalah lagi yang dibahaskan dalam jiwa kita dan kehidupan kita. Kalau kita memiliki penyakit, kita tidak boleh terus mengambil ubat tanpa mengenal pasti penyakit kita. Doktor sebelum memberi kita ubat, dia akan melihat apakah penyakit yang ada pada tubuh badan kita. Kemudian ubat yang diberi mestilah ubat yang tidak salah daripada apa yang sepatutnya diberikan kepada kita. Jadi, maka itu tanpa mengenal apakah penyakit, maka tidak akan mampu diberikan kepada seorang itu ubat yang sesuai diberikan kepadanya. Hal yang sama juga tentang penyakit maknawi dan rohani kita. Maka itu insan perlu menjadi doktor kepada diri mereka sendiri. Manusia perlu menjadi tabib kepada diri mereka sendiri. Perlu mengenal pasti tentang penyakit dalaman dan batin yang mereka miliki. Sifat hasad, dengki, riak, sombong, takabur, ujub, sifat berbangga, sifat malas. Ini merupakan penyakit-penyakit yang mana kalau insan tidak mengubatinya, dia akan membunuh syakhsiah dan wujud rohaninya insan. Bahkan boleh kita katakan penyakit rohani, penyakit maknawi itu lebih besar dan lebih berat daripada penyakit jismani dan tubuh badan. Ikhwan dan akhwat, mukminin dan mukminat, jadilah kita kepada tabib kepada diri kita sendiri. Maka itu Ramadan merupakan satu medan yang Allah sediakan untuk kita memperbaiki diri kita. Lapangan diberikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita. Dilihat perkara lain yang juga kita perlu tekankan di sini di Ramadan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan itu adalah kita lakukan dengan ikhlas. Kerana amalan tanpa ikhlas, maka tidak akan dapat memberikan sebarang hasil daripada pekerjaan dan amalan kita. Ikhlas ini, seseorang melakukan amalan tidak mengharapkan satu pun pujian. Ikhlas dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, iaitu sebaik-baik amalan ataupun sebaik-baik perbuatan untuk kita memperbaiki diri kita adalah ikhlas kita terhadap amalan yang kita lakukan dan kerjakan. Saya teringat dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, "Inna likulli haqqin haqiqatan." Nabi mengatakan setiap hakikat tu dia, setiap hak tu dimiliki hakikat. Setiap kejadian, setiap roh memiliki makna yang hakikat, makna yang reality.
Dia kata ma balagha 'abdun hakikatal ikhlas. Seorang hamba pun tidak akan mampu untuk sampai kepada hakikat ikhlas hatta la yuhib ay yuhmad ala syai'in min amalillah. Sehingga dia tidak suka untuk dipuji atas sesuatu perbuatan yang dibuat kerana Allah. Iaitu salah satu makna ikhlas daripada sabda Nabi SAW. Mereka melakukan amalan itu semata-mata kerana Allah. Mereka tidak minta dipuji, mereka tidak minta disanjung, dan mereka tidak minta untuk diberikan sebarang ganjaran ataupun sebarang pujian ke atas diri mereka. Ini adalah salah satu contoh dan maksud keikhlasan yang merupakan sebaik-baik pemula untuk kita melakukan pembinaan dan tazkiyah ataupun pembentukan diri kita khusus dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada sebuah ucapan yang dinisbahkan kepada marhum Ayatullah Bahrul Ulum. Walaupun hal ini tidak sempat saya rujuk sama ada hal ini benar disampaikan oleh Ayatullah Bahrul Ulum, tetapi ucapan ini dinisbahkan kepada beliau. Beliau mengatakan apa? Allah Azza wa Jal akan memberikan 3 kedudukan, 3 ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas kepadanya. Antara amalan yang kebaikan yang Allah akan berikan, salah satunya Allah mengatakan fa innahum lamuhdharun illa ibadallah al-mukhlasin. Ini satu ucapan yang sangat besar. Allah kata apa? Di padang mahsyar kelak, semua makhluk Allah akan bangkitkan di yaumil mahsyar. Mereka akan beratur lama, berdiri di tengah panas, akan dipersoalkan di mahkamah Tuhan, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali ataupun al-mukhlisin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis. Mereka tidak ada mahkamah, mereka tidak ada yaumul mahsyar. Mereka Allah akan terus bawa mereka ke tempat yang sepatutnya mereka akan dibawa, dan mereka akan dimaafkan daripada sebarang persoalan. Ini kedudukan yang sangat ikhlas, sangat tinggi di sisi agama dan Ahlul Bait alaihissalam, di mana Allah menjadikan orang yang ikhlas kepada itu terselamat daripada mereka ni dihimpunkan di yaumul mahsyar dan selamat daripada soal di mahkamah ilahi. Adapun kelebihan kedua yang Allah berikan kepada orang yang mukhlis, sebagaimana firman Allah, wa ma tujzau illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin, ataupun mukhlisin. Setiap manusia akan diganjari atau dibalasi perbuatan mereka sesuai dengan amalan mereka. Kalau mereka melakukan salat, sebagaimana panjangnya salat, kekhusyukannya salat yang dilakukan, maka ganjaran itu Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya. Atau puasa, atau haji, atau umrah, dan apa saja ibadat yang Allah ingin berikan kepadanya, kecuali orang-orang yang melakukan amalan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu tidak ada lagi satu sempadan, tidak ada lagi ukuran sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Bahkan ganjaran yang Allah akan berikan kepadanya adalah ganjaran yang tidak ada batasannya, ganjaran yang tidak ada sempadannya. Kenapa? Apabila mereka melakukan perbuatan lillah, kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka ganjaran yang Allah berikan sesuai dengan zat dan sifatnya yang tidak pernah terbatas. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga, keutamaan yang ketiga Allah berikan kepada orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah, subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali dari hamba-hamba Allah yang mereka yang telah mukhlas, Allah ikhlaskan mereka. Iaitu apa? Dalam pengertian yang lain, Allah tidak benarkan atau seorang pun tidak akan mampu menyifatkan Allah sebagaimana Allah itu Allah, kecuali sifat tersebut, pujian tersebut datang daripada orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana apabila seseorang insan meletakkan semua niat, wujudnya, perbuatannya kerana Allah, maka mereka adalah orang yang paling pantas, yang paling sesuai untuk menyifatkan Allah sebagaimananya Allah itu Allah. Walaupun ulama kadang-kadang kita baca hadis, ada terdapat kalimat mukhlis, bukan kalimat mukhlas. Ada cuba ulama membezakan dua makna tersebut. Antara yang ucapan yang dinisbahkan kepada Ayatullah Bahrul Ulum, dia mengatakan mukhlis adalah orang yang melakukan amalan semata-mata kerana Allah, tidak selain daripada, kecuali hanya pada Allah Azza wa Jalla. Adapun mukhlas iaitu orang yang bukan sekadar amalannya, bahkan wujudnya, dirinya, zatnya, semua diserahkan kepada Allah. Mereka fana, binasa dalam wujudnya Allah, dalam kebesarannya Allah, keagungannya Allah, dan azamatnya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan dan akhwat mukminan mukminat yang dirahmati Allah, Ramadan
adalah bulan untuk kita mentazkiyah dan memperbetulkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu puasa merupakan salah satu amalan yang bersumberkan kepada ikhlas. Kenapa? Bila puasa dilakukan tidak dilihat, tidak seperti solat yang kita lihat gerak-gerinya, haji yang kita lihat pada perbuatan dan gerakannya. Begitu juga kepada amal jariah, sedekah dan sebagainya. Tetapi puasa tidak ada berbeza dengan orang puasa dan tidak puasa. Sebenarnya puasa merupakan suatu tangga dan titik untuk kita memperbaiki keikhlasan kita, memperbetulkan keikhlasan kita dalam menghadap Allah Bari Ta'ala Azza wa Jalla. InsyaAllah di akhir ucapan ana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan Ramadan terbaik kepada kita. Ramadan yang mendapat makbul, mendapat penerimaan daripada Zat Jalla wa Ala dan juga daripada Nabi dan para ahli bait, khusus daripada imam zaman kita ajalallahu taala faryahu syarif. An akhir kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.